Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dapat kita berpeluang untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam kita menunaikan solat fardu Jumaat pada hari ini. Dan dalam tempoh masa yang ada ini, insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan. Seperti biasa, saya akan membacakan pada tuan-tuan dan kita berkongsi bersama-sama tentang hadis kursi. Dan kebetulan pada hari ini adalah tanggal 1 Januari tahun 2021 dan saya memulakan untuk masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk yang sebaik-baiknya bagi tahun ini, dalam tahun Masihi ini. Dan kita harap sepanjang tahun ini Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan sepenuhnya kebaikan untuk kita. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala juga, dan tidak lupa untuk kita mohon kebaikan-kebaikan yang kita dapat lakukan sepanjang tahun itu, mudah-mudahan Allah taala terima dengan kita melakukan dengan ikhlas. Mudah-mudahan amalan tersebut jadi bahan galang ganti kita di hari akhirat pada masa akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini saya nak bacakan satu hadis yang berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang yang beriman itu melihat ujian Allah taala itu pada dia, ataupun apakah seseorang yang beriman itu faham ataupun tahu apakah dia bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan juga khususnya orang yang beriman seperti kita. Dalam satu hadis kursi, yaqulullahu taala limalaikatih, Allah taala berkata kepada para malaikatnya, intaliqu ila abdi, pergilah kamu kepada hamba-Ku, fasubbu alaihil bala sabba, lalu timpakanlah kepada mereka pelbagai ujian. Fasubbu alaihil bala, maka timpakanlah ke atas mereka itu ujian, ataupun dalam bahasa Melayu yang kita faham, bala. Sabba, yang pelbagai-bagai bentuk ujian. Fa inni uhibbu, maka sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, an asma'a, aku suka untuk mendengar, sautahu, aku ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sangat suka untuk mendengar suara-suara mereka. Hadis kursi riwayat Tabarani daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ada dua perkara dalam hadis ini secara asasnya yang boleh kita faham. Pertama, Allah taala memerintahkan para malaikat untuk turun supaya mereka memberikan ujian. Ujian itu datang daripada Allah taala, para malaikat cuma melaksanakan. Okey, pada manusia. Yang kedua, Allah taala kata, sesungguhnya aku suka untuk mendengar suara-suara hamba-Ku. Bukanlah Allah taala suka mendengar suara manusia terpekik terlolong, bukan. Tetapi suara manusia meminta supaya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka dalam menyelesaikan atau berhadapan dengan ujian tersebut. Disebut dalam kitab ini, dia kata Allah taala memerintahkan malaikat yang tidak pernah derhaka kepadanya. Dalam bab akidah, ramai orang ataupun sebahagian daripada orang, bila kita sampai bab beriman kepada para malaikat, kita melihat ataupun setengah-setengah orang yang kurang ilmunya melihat bahawa Allah itu tidak mampu melakukan, sedangkan malaikat yang disuruh melakukan. Jawapannya salah. Yang betul pada i'tiqad akidah kita ialah
Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mengarahkan malaikat untuk melakukan sesuatu itu dengan kuasanya, dengan izinnya. Jadi i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah yakin bahawa bukan masalah malaikat itu yang perlu buat kerja. Iaitu kerja itu Allah Ta'ala tak mampu buat lalu dia buat, bukan. Tapi Allah Ta'ala dengan kuasanya mengarahkan malaikat itu untuk melakukan dengan izinnya. Kita jadi bos, kan? Kadang-kadang bos ni dia belajar taklah tinggi, dia taib perlahan, dia menaib tu perlahan bos. Jadi bos cari pekerja kerana apa tuan-tuan? Kerana dia tak mampu nak buat kerja. Itu akal manusia melambangkan seseolah malaikat tu diberikan tugas kerana Tuhan itu tidak mampu. I'tiqad itu salah. Yang betulnya Allah Ta'ala tu ada kuasa. Ini kerajaan aku suruh malaikat buat, maka malaikat akan buat. Aku izinkan malaikat buat, maka dia akan buat. Maka terjadilah dia. Yang bos tadi tu, kerana dia taib lambek, dia cari, dia buat iklan, jawatan kosong. Beza bos dengan Tuhan, beza. Kerana bos itu makhluk. Makhluk itu dia terbatas kemampuannya. Allah tidak ada batas pada kemampuannya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Baik. Dan malaikat tetap melaksanakan apa yang Allah Taala perintahkan. Bala ini ada dua macam, satu berbentuk yang baik, satu berbentuk yang tidak baik. Maka kalaulah para malaikat ni lihat sebagai contoh, seperti mana yang berlaku pada kaum-kaum terdahulu bila Allah Ta'ala turunkan bala kepada umat Nabi Nuh, turun bala kepada umat Nabi Lut, turun kepada umat-umat yang terdahulu yang Allah Ta'ala sebutkan banyak dalam Al-Quran. Agak-agaklah kalaulah malaikat itu boleh nak kata pada Allah Ta'ala, saya tak sangguplah nak buat apa berlaku tuan-tuan, maka malaikat akan mendapat kemurkaan Allah Ta'ala. Tetapi malaikat ini tidak begitu. Malaikat ini patuh. Allah Ta'ala kata turunkan bala kepada mereka, maka Allah Ta'ala perintahkan perintah tersebut, malaikat tidak sesekali membantah. Baik. Hidup ini memang tidak sunyi daripada rasa senang, rasa susah, suka dan duka yang silih berganti. Ada masa kadang-kadang kita suka, ada masa-masa kadang-kadang kita berasa duka. Bila kita kehilangan, kita bersedih. Bila kita menerima orang baru, kita rasa seronok. Maka itu dipanggil perjalanan hidup kita, dan ia dipanggil sebagai salah satu ujian juga. Barang siapa yang merasakan hidup ini senang semata-mata, suka semata-mata, mewah dan menduga sebaliknya. Apa sebaliknya? Semua susah, itu susah, ini susah. Sudah pasti sangkaan mereka itu adalah salah. Kerana disebut dalam kitab ini bahawa kehidupan manusia itu ada seninya yang dipanggil sebagai sunnatullah. Apa dia sunnatullah? Ketetapan yang telah pun Allah Ta'ala berikan. Apa tu adanya kita beriman dengan qada dan qadar. Bila orang mukmin ni dia ada beriman, ada rukun iman beriman dengan qada dan qadar, itulah kemuncak imannya. Bila dia ditimpa kesenangan, lalu dia bersyukur. Bila dia ditimpa dengan kesusahan, lalu dia bersujud. Boleh? Orang beriman ni, bila dia pegang beriman dengan qada qadar ini, bila sampai ujian kesenangan pada dia, dia bersyukur. Bila dia sampai ujian kesusahan kat dia, dia bersujud. Boleh ya? Lalu disebut dalam beberapa ayat Quran, disebut di sini sebagai contoh dalam surah Al-Kahfi, tujuan ujian ini dia kata, ba'da'auzubillahi minasyaitonirrajim, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami yakni Allah dengan kerajaannya menjadikan apa sahaja yang di atas muka bumi itu sebagai perhiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami menguji mereka
ayyuhum, di kalangan mereka itu, ahsanu amala, yang paling banyak melakukan amalan yang terbaik. Allah Ta'ala gambarkan zinata, iaitu perhiasan. Perhiasan biasa kita melambangkan benda yang cantik, benda yang seronok, benda yang indah, benda yang baik. Tetapi Allah Ta'ala sebut, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk kami uji mereka itu yang mana dapat melakukan amalan yang paling baik. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk. Allazi, yakni tabarakallah, allazi yang khalaqal mauta wal hayah, yang menjadikan kematian dan juga kehidupan tersebut, linabluwakum, untuk menguji kamu semua, ayyukum, di kalangan kamu kalian semua, ahsanu amala, siapa yang melakukan amalan yang paling terbaik. Baik. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di muka bumi itu tanah yang tandus. Nak katanya, asalnya perhiasan, di penghujung nanti bumi ini diibaratkan sebagai tanah yang tandus. Baik. Lalu disebut ujian dan cubaan ini tidak hanya berupa kesusahan. Kita rasa ujian itu bila sebut ujian, bila sebut bala, kita akan sebut ia berbentuk cubaan yang susah. Daripada kecil tuan-tuan kita diuji sebenarnya dengan kesusahan. Kalau tuan-tuan perasanlah, kita lahir-lahir bukan terus boleh bercakap. Lahir-lahir kena menangis nak minta makanan, nak minta disuapkan susu. Dah masuk dekat-dekat setahun, diuji pula dengan kita nak boleh berjalan. Dia bukan terus berlari budak ni tuan-tuan, dia akan berjalan. Nak berjalan tu bukan tori berjalan laju, jalan-jalan jatuh, jalan-jalan jatuh. Mana kena melalui ujian yang sukar sikit, baru kita akan dapat sesuatu, baru akan sampai kepada penyudahnya. Itu pada mata kita. Masuk sekolah jajah satu, sekarang ni bukan jajah satu, masuk tadika pun dah ada ujian. Itu yang orang ingat ujian tu semua susah. Ya tuan-tuan, kono yang malih belajar tu memang kono yang ujian susah. Ujian susah. Sebab orang melihat sebut ujian dia adalah satu kesusahan. Lalu orang menganggap ujian itu semua bentuk bala. Jawapannya tidak. Bila kita baca hadis ini, kita baca huraian dia, kita akan dapat tahu bahawa ujian itu dalam bentuk kesenangan pun adalah ujian. Allah Ta'ala sebut apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah Ta'ala sebut wa nabluukum. Tadi pun Allah Ta'ala sebut linabluwakum. Yang ni pun Allah Ta'ala sebut wa nabluukum, dan kami uji mereka bisyarri, dengan perkara-perkara yang susah, perkara-perkara yang teruk, perkara-perkara yang memang menyusahkan kamu. Wal khairi, dan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang seronok, perkara-perkara yang indah di mata kita. Fitnah, kami uji benda yang sukar, benda yang baik. Fitnah, apa tu? Sebagai cubaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami mereka akan kembali. Baik. Disebut di sini ujian Allah dengan nikmat harta kekayaan dan berbagai kesenangan pada hakikatnya lebih berat daripada ujian dengan bencana, dengan seksaan dan lain-lain lagi. Betapa ramai orang yang memperolehi kekayaan. Ini tuan punya kitab dia kata. Berapa ramai orang yang diuji dengan memperolehi kekayaan tapi menyebabkan kecelakaan bagi dirinya kerana tidak dapat menggunakan kekayaan itu dengan perkara-perkara yang baik. Dia soal. Tuan-tuan menilai di luar sana, setiap tahun Malaysia akan keluar senarai orang-orang yang kaya di Malaysia, kan?
Sekelas senarai. Berapa ramai yang melihat harta yang banyak itu boleh membawa mereka menjadi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak soal lah itu. Berapa banyak dengan harta tu dia boleh bawa untuk orang tersebut ataupun orang di sekitar mereka itu untuk mereka itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak isu kekayaan tu tadi, belum tentu lagi. Belum tentu dengan duit itu boleh membeli iman, tak boleh. Belum tentu lagi kekayaan yang ada itu boleh membeli pahala yang banyak. Kalau dia tidak ada kesedaran ataupun keinginan ataupun rasa ingin melakukan kekayaan itu untuk kebaikan. Baik. Kekayaan seperti itu menjadi ujian buat dirinya. Demikian juga dapat kita lihat orang yang diuji dan dicuba dengan kekuasaan. Orang diuji dengan kuasa, orang diuji dengan kemegahan, orang diuji dengan pangkat dan yang seangkatan dengannya. Sebab setiap saya dan tuan-tuan depan ni, ujian Allah tu berbeza-beza. Pada saya, pada tuan-tuan berbeza-beza. Ujian kuasa lah. Berapa ramai orang hanyut dengan ujian kuasa. Wa ya'zubillah. Kalau saya dapat kuasa pun Allah Ta'ala uji juga. Tak kira siapa. Sebab tu kalau boleh bila kita ada kuasa ni, makin rapat kita dengan Allah Ta'ala. Makin tunduk kita pada Allah Ta'ala. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Ingatlah, sesungguhnya jenis manusia tetap melampaui batas. La yatgha. Fir'aun yang menjadikan dia rosak, apakah kerana kekafiran dia sahaja? Jawapannya tidak. Fir'aun rosak bukan hanya kerana kekafiran, tetapi kerana kesombongan dia, kerana melampau batasnya dia, kerana dia melihat orang lain lebih rendah pada dia, kerana dia rasa kedudukan dia lebih tinggi pada makhluk yang lain, kerana mungkin dia kurang sakit, orang lain sakit, dia boleh makan mewah, orang lain makan susah, dia ada rumah dia ketika itu, dia ada bangunan yang tinggi, orang lain duduk merempat di padang pasir. Mungkin ketika itu dia merasakan dia lebih pada orang, maka dia melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, dan dengan sebab dia melihat dirinya sudah cukup. Dia sudah melihat dirinya sudah cukup. Apa yang dihajati sudah ada. Kuasa dah ada. Kuasa dah ada, kekayaan dah ada, perempuan cantik semua dia dah ada. Apa lagi? Apa dia nak lagi? Pergi mana-mana ada emas, pergi mana-mana dia ada bala tentera dia. Bila sampai satu kemuncak itu, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita Fir'aun itu, bukan masalah kekafiran dia sahaja. Bukan kerana dia tidak mahu beriman dengan Tuhan Musa, tetapi kerana kesombongan dan sikap melampau dia. Itu manusia. Allah Ta'ala uji manusia yang bernama Fir'aun itu bukan dengan, apa dia tuan-tuan? Bukan dengan miskin. Allah Ta'ala uji Qarun. Adakah Allah Ta'ala uji Qarun itu kerana Qarun itu miskin melarat? Tidak. Allah Ta'ala uji Qarun kerana kekayaan. Boleh? Maka jangan melihat ujian itu pada orang miskin sahaja. Lihatlah ujian pada orang miskin itu juga ujian kepada orang yang ada kekayaan. Orang yang ada kelebihan dari sudut harta. Maka itulah ujian kepada orang yang mempunyai harta dan kekayaan. Nabi SAW pernah bersabda, "Fawallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala ma kana qablakum fatanafashuha kama tanafashuha wa tuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukanlah kefakiran atau kemiskinan. Ini Nabi sebut Demi Allah, bukanlah kefakiran ataupun kemiskinan yang aku takutkan, yang aku khawatir ke atas kamu, ke atas umat-umat dia. Tetapi dia kata, aku khawatir kalau kemewahan dunia itu akan dibentangkan ke atas kamu sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang yang terdahulu. Lalu kamu bergelumang dalam kemewahan itu sehingga kamu binasa. Fatanafashuha kama tanafashuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Sebagaimana mereka bergelumang dalam kebinasaan.
Maka Nabi lebih takut kalau umat dia itu kaya. Jadi tuan-tuan jangan cakap, alah ni takkan Nabi doakan umat dia miskin. Nabi tak doakan umat dia miskin. Tapi Nabi khawatir. Nabi khawatir kalau umat dia kaya sehingga dia lupa diri. Itu Nabi sebut. Tak salah tuan-tuan nak kaya. Syarat jangan lupa diri. Ni anak muda depan saya ni kan. Kalau ada anak muda yang sedang membina kejayaan hidup, yang sedang ada dapat pangkat, yang sedang berniaga, yang memang Allah Ta'ala memurahkan rezeki hari ni, jangan sampai harta itu menyekat kita daripada ada masa untuk taqarrub dengan Allah Ta'ala. Ayat paling mudah, jangan bila dah sonang sembahyang tinggal. Tu ya. Jangan sampai kekayaan kita sibuk bermusyarat. Kini projek 3 juta, 4 juta, 10 juta, sembahyang tak ada. Sembahyang lewat tu berlaku. Ni tak sembahyang. Yang tu kita takut. Tu anak-anak kita di luar yang bawa food panda. Kita puji mana anak-anak yang bawa food panda tu, kalau boleh berhenti kat surau, berhenti kat pam minyak, dia boleh solat. Itulah hebatnya anak muda. Kita nak yang macam tu. Sebab bila kekayaan dia datang pada dia besok, dia akan beringat, dulu susah kerja, dah kaya, maka dia tidak lupa diri. Sebab tu Nabi sebut, aku bukan khawatir kamu miskin. Aku bukan khawatir kamu fakir, tapi aku khawatir kalau kamu jadi orang yang bergulumang dalam kekayaan sehingga kekayaan itu membinasakan kamu. Wa iyazubillah. Disebut, ma min muslim yusibuhu adha syaukatun fama fawqaha illa al-kafar kafarallahu biha sayyiatih wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajarah waraqaha. Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa gangguan seperti tertusuk duri ataupun lebih berat daripada itu, melainkan dengan ujian itu dapat dihapuskan Allah Ta'ala perbuatan-perbuatan buruknya serta digugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daun tersebut. Ujian kesusahan, ujian kesakitan, memang Allah Ta'ala dan juga Nabi SAW memberikan gambaran pada kita. Di antara benda paling bermanfaat pada ujian kesusahan kesakitan itu, Allah Ta'ala gugurkan dosa kita seperti mana gugurnya daun-daun daripada pokok. Memang itu. Di samping disebut juga doa dimakbulkan, hajat itu akan dimakbulkan, dosa diampunkan, dosa-dosa yang lalu diampunkan. Itulah ujian dalam bentuk kesusahan dan keperitan. Lepas tu orang yang susah, yang miskin, yang fakir, yang ditinggalkan, anak-anak yang anak yatim dan sebagainya ni, orang yang susah ni, betul-betul susah ni, kalau dia mengangkat tangan, meledah tangan di langit, tuan-tuan, bukan keluar tadah minta sedekah, tadah tangan di langit itu Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan dia. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini aku keluar, mudah-mudahan Engkau permudahkan urusan aku. Dia keluar. Yang kita risau, orang melihat kemiskinan itu menyebabkan dia hanya memerlukan orang lain untuk dia minta sesuatu. Aku miskin, bagilah kat aku. Aku miskin, bagilah kat aku. Aku ni miskin, buatlah bagi. Rugi. Saya pernah baca satu hadis sebelum ni di sini, saya kata bukanlah ujian pada orang miskin itu kerana Allah Ta'ala tak nak bagi dia. Sedangkan Allah Ta'ala ni dalam gedung dia penuh, Ya Allah Ta'ala sediakan untuk orang fakir miskin ni. Allah Ta'ala sediakan dah. Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Ujian yang tidak terhenti-henti menimpa kaum mukmin lelaki dan perempuan itu yang mengenai dirinya, hartanya, anaknya, tetapi ia tetap bersabar. Kadang-kadang ada orang diuji, kadang hartanya hilang, hartanya susut, hartanya diambil orang dan sebagainya. Anaknya gitu, anaknya begini, anaknya sakit, anaknya meninggal, ataupun terhadap dirinya. Dan dia tetap bersabar, ia akan menemui Allah dalam keadaan tidak berdosa. Maksudnya memang ada jaminan pada orang yang ditimpa
masalah ataupun ujian ini, memang Allah Ta'ala akan hapuskan dosa. Ini sebut tadi, kalau orang yang kekayaannya ada itu ditimpa ujian kekayaan lalu dia bersyukur, ditimpa dengan kesusahan lalu dia bersujud, maka inilah yang hasil natijah yang dia akan dapat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak adanya dosa. Ujian yang terbesar kepada umat Nabi Muhammad berupa harta benda dan kekayaan memang terdapat dalam hadis Nabi. Sebagai contoh, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat akan ada ujian, dan ujian bagi umat aku ialah harta. Saya nak tanya lah tuan-tuan tak payah jawab lah kan, tuan-tuan jawab lah kan. Tuan-tuan turun Jumaat ni kan. Negara yang kaya negara mana tuan-tuan? Kebanyakan negara Islam ni negara kaya, betul? Betul eh? Tapi kenapa di sana? Di sanalah negara kaya dan di sanalah negara orang paling miskin. Itu kita tengok satu keluarga hidup dalam kereta 6 bulan. Datang sahabat kita Abid Liu, selesai masalah, lepas rumah sewa. Betul? Selesai. Siapa lah, ada lagi orang susah. Anak 1 cacat, 2 cacat, 3 cacat, 4 cacat. Datang orang kita bantu, selesai masalah. Pergi ke negara sana, negara Timur Tengah yang ada minyak sendiri, yang ada omeh sendiri tuan-tuan. Tapi negara dia bergolak. Bila kita tanya makan apa, makan rumput. Di sana penuh dengan kekayaan, tetapi di sana juga penuh dengan orang yang miskin, yang melarat. Ini disebut sebagai ujian. Negara kaya, Iraq bukan tak kaya. Libya bukan tak kaya. Tu, Amerika UAE tu bukan negara tak kaya. Tapi kenapa negara orang-orang Islam di sekelilingnya itu merempat? Orang-orang di sekeliling Islam sepatutnya dengan hasil kekayaan itulah dibantunya ni orang-orang yang makan rumput ni tadi. Tapi itu disebut inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Janganlah sampai Malaysia jadi macam tu tuan-tuan ya. Kita jangan jadi macam tu. Terutama di tempat kita ni. Masjid Pancu ni saya rasa orang kuat iman. Nampak orang susah, tolonglah. Masjid yang hebat, tabung kosong. Mak ni marah, mesti masjid kau tadi. Ustaz ni apa lah masjid yang hebat, duit kosong. Sebab duit itu habis diberi pada orang supaya orang merasakan rumah Allah inilah tempat yang boleh memberi manfaat pada dia. Yang kita risau, orang ambil duit masjid kerana apa tuan-tuan? Kerana kedokut masjid ni. Okey. Ni bukan masjid Pancu ya, masjid lain bersama. Baik. Dalam hadis yang lain disebut, Ibna Adam, indaka ma yakfika wa anta tatlabu ma yutghika. Wahai anak Adam, padamu telah aku cukupkan, namun engkau masih lagi mencari-cari apa yang akan menjadikan engkau melampaui batas. Ibna Adam, wahai anak Adam, la biqalil tanfa' wala bikathir tashba'. Wahai anak Adam, engkau tidak akan puas dengan rasa sedikit. Wala biqalil tanfa' wala bikathir tashba'. Dan dengan banyak pun kau tak akan kenyang. Sikit tu kau tak akan rasa cukup, dan banyak kau tak akan rasa kenyang. Ini pesan hadis Nabi SAW. Ibnu Adam, wahai anak Adam, idza asbahta mu'afi fi jasadika amina fi sibrika indaka qutu yaumika fa'ala dunya as-safa. Wahai anak Adam,
apabila pagi-pagi jasadmu telah diberikan kesihatan, afiah, merasa aman dengan orang yang berada di sekeliling kamu, dan mempunyai makanan yang cukup untuk hari tersebut, maka tidak perlulah engkau pedulikan apa lagi yang terjadi di dunia ini. Nabi pesanlah, dalam hadis kursi ini memang dipesan pada anak-anak Adam. Satu, dia kata, aku telah cukupkan pada engkau, tapi engkau masih lagi tercari-cari benda yang menyebabkan kamu melampaui batas. Satu. Dua, wala biqalili tanfa' wala bikathiri tashba'. Dan tak, benda sikit tu pada engkau memang takkan cukup, dan pada kamu benda yang banyak itu kamu takkan rasa kenyang. Berlaku tak pada kita, tuan-tuan? Kita tengok kalau kita dapat gaji kan, kita nak makan tu kan, orang lepas tu tak habis, terutama bulan puasa. Kita tengok bulan puasa, oli banyak kan main. Itu membazir. Wahai anak Adam, kalaulah pagi-pagi kamu bangun tidur itu, bila kamu bangun tidur itu kamu dapat nikmat kesihatan. Ini orang-orang veteran cukup kena beringat ni. Bangun tidur dapat kesihatan. Kata kamu bangun pagi-pagi itu kamu diberikan kesihatan dan afiah. Kesihatan, bangun tu alhamdulillah sihat lagi, pijak kaki tak sakit, alhamdulillah. Ada orang bangun tidur kaki sakit, gaut begitu dah. Kamu merasa aman dengan orang yang berada di sekeliling kamu. Anak-anak kita ada depan mata kita, isteri kita ada depan mata kita, ada pula cucu depan mata kita. Kita nampak Allah Ta'ala anugerah bagi pada kita. Dan engkau mempunyai makanan yang cukup untuk engkau makan hari itu. Cukup, sarapan ada, makan tengah hari ada, makan petang ada, makan malam ada, cukup. Maka Allah Ta'ala, dia kata apalah hadis ini yang disampaikan oleh baginda Rasul, dia kata, tidak perlulah engkau pedulikan lagi apa yang terjadi terhadap dunia. Maknanya, kalau kita nak kerja, sedangkan kita dah cukup. Bangun tidur, sihat dah. Orang sekeliling kita, kita nampak ada dah. Ada keliling kita. Sampai makan pun kita cukup dah, ada cukup. Maka jangan dikejar yang lain, tuan-tuan. Kalau ada dalam diri kita, hari ni, siapa aku nak bantu hari ni? Hari ni, siapa yang aku nak keluar, aku nak bantu. Sebab Allah cukupkan untuk kita dah. Allah dah cukupkan untuk kita, sihat pun sihat. Orang keliling kita pun ada, sayang pada kita, kita pun sayang pada orang keliling kita. Allah Ta'ala cukupkan makan kita. Hari tu bertanya orang rumah, apa yang tak cukup hari ni yang? Mama tak ada dah bang, semua ada dah. Ponoh pun tak isah. Bata keluar-keluar ikan dah. Cukup. Maka hari itu keluarlah tuan-tuan. Bukan keluar cari dunia. Carilah siapa yang tuan-tuan nak bantu. Macam masjidnya lah tuan-tuan. Kita tengok. Apa yang tak ada kat masjidnya? Kipeh kodang dua besar dah. Ekon bersepah dah tuan-tuan. Yang tak ada apa? Orang. Betul? Maka apa masjid nak buat? Cari orang keluar. Allah permudahkan dah. Allah bagi dah. Sekarang tugas kita cari orang di luar sana. Satu, orang yang memerlukan bantuan. Satu, orang yang memerlukan bantuan. Apa dia tuan-tuan? Bantuan kesedaran agama. Orang yang memerlukan bantuan kesedaran agama. Maka tuan-tuan, ujian, kita sebut ujian ini, kalau kita lihat dalam bentuk yang positif, kita akan mendapat kesan yang sangat positif. Orang yang melihat ujian kekayaan itu, lalu dibalas dengan kesyukuran, dan dibalas dengan cara dia mencari orang lain untuk dia bantu, natijahnya Allah Ta'ala akan bagi dia kelebihan pada hari mahsyar besok. Tapi kalau orang menggunakan kekayaan hanya untuk diri dia saja, wa'iyazubillah, kita takut-takut kita terseksa dengan kekayaan tersebut. Ujian kesusahan, ujian kesukaran bukanlah satu benda yang Nabi SAW takutkan. Kerana kita boleh saja hidup dalam keadaan sukar. Cuba tanya pakcik-pakcik di hadapan saya ni, boleh saja hidup keadaan susah. Dulu rumah sempit, sebelum ada rumah besar Taman Pancur dulu, tanya duduk mana? Mungkin duduk rumah flat. Hari dah ada, rumah dah ada masing-masing. Kereta 3-4 biji.
Sekarang sudah senang. Mungkin dulu bisa sahaja duduk dalam keadaan susah. Duduk berempit-impit dalam rumah 5-6 orang anak ramai waktu tu. Tapi hari ini sudah ada kesenangan. Maka tuan-tuan, bukan masalah susah itu yang menjadi beban kita, tapi masalah bila kita senang. Jadi tuan-tuan, ujian di sini disebut, saya kesimpulan disebut dalam kitab ini, dia kata satu, tujuan bala ujian itu adalah cubaan kepada seseorang hamba Allah. Yang pertama dia kata membersihkan dan memilih mana-mana orang mukmin yang sejati, mana yang munafik, mana yang mukmin, dan mana emas dan mana kaca. Inilah tujuan Allah Ta'ala menciptakan ujian itu, sama ada ujian kehidupan, ujian kematian, ujian kekayaan, ujian kemiskinan, ujian kuasa, ujian kemewahan, ujian apa lagi, segala ujian tersebut Allah Ta'ala nak tengok yang mana mukmin, yang mana munafik hatinya, yang mana kufur, yang mana syukur. Tuan-tuan, berapa minit lagi bang? Lebih lagi? Okey. Lagi? 3 minit. Kedua, ujian tadi mengangkat darjat seseorang dan menghapuskan dosa. 2. 3, mengungkapkan hakikat manusia itu sendiri sehingga nampak jelas kesabaran dan ketaatan. Ujian tadi tak kira lah mewah ke kemiskin ke, sabar, taat. 4, membentuk dan membina kepribadian seseorang itu menjadi pribadi yang benar-benar tahan dengan ujian. Yang terakhir, latihan dan pembiasaan sehingga setiap manusia yang diuji dan dicuba akan bertambah sabar, kuat cita-cita dan tetap pendirian. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kau tetapkanlah hati aku ini dengan agamamu. Lalu untuk tetapkan diri dengan agama, semestinya Allah Ta'ala uji kita sikit. Kadang-kadang Allah uji kita malah, kita usaha. Allah kadang-kadang uji kita dengan kadang-kadang keseronokan. Sampai kadang-kadang tinggal, tak dapat nak pergi sembahyang jemaah, tak dapat nak buat aktiviti. Allah Ta'ala uji sikit je. Maka kita usaha lagi. Allah Ta'ala uji kita, mudah-mudahan tetap pendirian kita supaya kita boleh istiqamah. Akhirnya kita menjadi seorang mukmin. Bila mana ada ujian, lebih-lebih lagi ujian kekayaan pada kita, kita dapat menjadi hamba yang syukur. Kita jadikan kekayaan itu memanfaatkan pada orang lain. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan hadis ini hadis yang boleh memberikan panduan untuk saya dan tuan-tuan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bertemu lagi. Jadikanlah tahun ini, tahun baru yang tuan-tuan sambut ini sebagai tahun yang boleh memberi manfaat pada kita. Dan mudah-mudahan andai kata Allah SWT ambil nyawa kita, Allah Ta'ala memberikan petunjuk yang terbaik untuk kita dan persiapan yang kita boleh sediakan untuk diri kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu pada Allah Taala, yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.